Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang sebuah SUV yang famous dekat Malaysia ni. Tapi sebelum tu, Johnny ada pesanan. Apa dia, Johnny? Bangsa mekanika, tolong subscribe, tolong subscribe. Johnny pun suruh subscribe. Tolonglah. Tu, Osman dengan Sudin tu. Tengok je reti. Tekanlah subscribe, like, lonceng, komen. Kita apa yang kita nak cerita ni? Honda HR-V. Honda. Weh, kau ni kenapa? Gigit orang. Kita nak bercerita pasal Honda HR-V. HR-V ni sebelum dia keluar, dia bukan SUV pertama yang ada dekat Malaysia. Sebelum dia dah ada Grand Vitara, Ford EcoBoost, Haval apa semua tu. Tapi model-model sebelum tu dia tidak menyebabkan orang macam kagum sangat. Tapi bila Honda tahu je lah, brand yang besar, yang ada aftermarket yang bagus, after sales yang bagus, pasang pula kat Malaysia. Dan tahu tak apa selling point yang paling penting pada masa itu? Sebuah Honda SUV dijual pada harga paling rendah HR-V 2015 RM98,000 saja, tuan-tuan. Itu adalah model yang kita cerita ni, model yang keluar pada 2015 oleh Honda Malaysia. Honda HR-V ni punyalah berpengaruh sehingga kalau tak silap saya sampai ke penghujung 2020 dia masih lagi SUV compact yang paling tinggi jualannya. Dia sangat-sangat berpengaruh. Tetapi kita pun tahu dalam keadaan sekarang banyak sangat pesaing dalam segmen HR-V ni. Ada apa tu? Ada Hyundai Kona, ada Corolla Cross, ada Proton X70 dengan X50 pun berlawan di dalam liga jualan harga yang sama. Dan kali ini kita nak bercerita tentang Honda HR-V yang paling baru. Model ni dah dilancarkan di Japan pada bulan Februari dan akan masuk ke pasaran Japan dulu pada bulan April. Katanya pertengahan April akan masuk ke pasaran Japan. Malaysia? Tengok sampai habis. Kita ada benda nak cerita. Kita bercerita tentang Honda HR-V 2021. Kalau kat Malaysia dia jadi 2022 lah. Kereta ni kalau kita bandingkan dengan HR-V sekarang, dia jadi sangat-sangat lain. Jangankan bandingkan HR-V, bandingkan dengan mana-mana model Honda baru yang ada dalam pasaran. Kita memang tahu designer HR-V baru ni memang dia cuba untuk buat reka bentuk yang totally baru berbanding dengan design language Honda yang sebelum ni. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian depan, dia punya garis-garis badan dia, lampu dia dah semakin nipis, semakin aerodinamik, semakin sporty. Dan sebenarnya untuk model ini di bahagian depan dekat grill dia tu dia ada dua jenis grill. Yang pertama jenis horizontal, dia ada belang. Dah nampak macam EV sikit. Kan? Yang lagi satu dia punya grill tu macam normal punya, macam kebanyakan model-model Honda yang sekarang lah, dia nampak tradisional sikit lah. Dari bahagian sisi, kalau kita perasan bumbung belakang dia tu dah start slanted, menurun ke belakang, dah macam SUV coupe lah they call it sekarang. Okey, kita tukar tajuk sekejap. SUV coupe, saya sebenarnya memang tak suka langsung kalau jenis GLC coupe, GLE coupe, X6, X4. Memang saya tak suka. Bagi saya idea kenapa dia perlu buat SUV macam tu. Kalau nak buat SUV, buat je lah. Nak buat coupe boleh, bukan tak boleh nak jadikan dia sporty. Cuba kita tengok Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Jaguar F-Pace, Audi Q8. Kan cantik, walaupun roof dia, bumbung dia belakang tu turun, tetapi dia tidaklah turun sangat macam GLC, GLE, X6 semua. Kalau tanya pada saya, buruk. Ya, mungkin saya golongan minoriti yang tak ada duit, sebab orang yang ada duit ni kadang-kadang selera dia pelik-pelik juga. Tapi Honda HR-V ni yang dia cuba untuk buat bumbung rendah dekat belakang tadi nampak okey dan tidaklah terlalu rendah, nampak pelik macam player-player SUV coupe yang lain. Bahagian belakang dia ni saya rasa memang ramai orang yang akan setuju bahawa ia kelihatan cantik, menarik, tertarik, seksi dan juga sporty. Sebab apa? Kombinasi lampu belakang dia. Kalau kita tengok trend-trend lampu belakang kereta yang ada LED bar ni, dia bermula daripada Porsche. Kalau kita tengok 911 baru, apa lagi tu, Macan, Cayenne baru kan. Tapi untuk membuat bar belakang ni, dia bukan setakat kita letak lampu kiri kanan, dia letak satu LED bar, tak boleh. Lampu kiri kanan tu kalau anda perasan, dia kena nipis, dia kena kecil, dan LED bar tu pun kena nipis dan kecil juga, baru dia nampak blend dengan body belakang tu. Lagi satu, cermin belakang tu dia tak boleh besar. Kalau besar dia akan, lampu tu akan sendiri akan nampak pelik. So HR-V ni dia buat slanted sikit, cermin dia sebenarnya kecil je kat belakang tu. Cantik, bijak diorang ni buat design.
Dan kalau kita tengok keseluruhan bentuk HRV baru ni, dia memang akan nampak cantik atas jalan lah. Dan kalau kita tengok, kita bandingkan dengan bahasa badan baru Honda, dia lebih mirip kepada macam Honda E, apa lagi tu, Honda Jazz yang baru tu. Sayang Honda Jazz tu tak masuk Malaysia. Tapi overall, saya rasa HRV 2022 ni memang cantik lah, no complaint. Kalau kita tengok bahagian interior dia, bahagian kokpit dia, sekali imbas, ramai orang komen, kenapa nampak macam Mazda 3, Mazda CX-30 baru? Ya, dia ada similarity sikit lah. Menurut Honda, dia orang bahagian dalam ni dia menggunakan bahan-bahan yang premium, plastik berkuasa lah. Plastik berkualiti tinggi, apa lagi tu, soft touch material. Dan kalau kita perasan, Honda dah mula menggunakan floating screen. Sebab apa? Ini adalah salah satu strategi untuk membuatkan dashboard tu tak perlu direka terlalu besar konsol tengah dia kan. Kalau kita tengok yang model-model baru, contohnya macam Accord baru, dah mula pakai floating screen supaya design tengah tu designer lebih bebas untuk buat. Dan kalau kita tengok dekat finishing macam dia punya Swiss Aircon apa semua tu, dia dah ikut macam mana Honda City dan juga Honda Accord yang baru. Simple, ada 2-3 butang saja. Dan ada satu benda yang menarik tentang HRV baru ni. Kalau kita tengok dia punya lubang aircon kiri dengan kanan, dekat tepi tu dia ada macam bentuk L sikit. Itu pun keluar angin aircon yang dia panggil breeze outlet. Dia letak dekat bahagian tepi. Okey, fungsi dia ni, dia tolak angin tu ke bahagian cermin yang katanya dia nak sejukkan haba yang masuk daripada luar tu. Dia tapis dulu haba tu dengan menggunakan vent aircon tu tadi. Bijak orang Jepun ni. Honda HRV ni juga, yang sekarang kan dia tak ada aircon vent belakang, tapi yang model baru ni dah didatangkan dengan lubang aircon untuk orang belakang. Honda juga dia kata dia adalah kelas leading lah untuk interior space HRV ni. Maksudnya kalau kau beli HRV, kau jangan bimbang, kau garanti dapat interior yang paling besar dalam kelas dia. Kita kena percaya ni sebab Honda memang master of interior. Dan juga seat belakang tu, Ultra Magic Seat tu masih dikekalkan pada model HRV yang ini. Dari segi keselamatan, baru-baru ni Honda dia dah launch Honda Sensing Elite, yang mana ia merupakan autonomous level 3 untuk production car. Sangat mengejutkan sebab Honda adalah pengeluar yang pertama dalam dunia yang umum boleh buat level 3 untuk production car. Honda bukan Mercedes, bukan Audi, bukan Tesla pun. Menunjukkan apa? Kesungguhan engineer Honda untuk melahirkan autonomous level 3 dan level-level yang tinggi lebih cepat berbanding manufacturer lain dalam dunia. Alright. Tapi untuk HRV yang paling baru ni, dia bagi Honda Sensing Level 2 yang macam mana ada dekat Accord, ada dekat CR-V sekarang, ada dekat Honda Civic sekarang lah. Dia kena bagi. Kalau dekat Malaysia saya rasa dia akan bagi juga model ni sebab kalau ikut logik pasaran, dia punya pesaing dia contoh macam Ativa, macam X50 semua dah bagi level 2. Kita should dapat yang ini. Apa yang special dalam Honda Sensing Level 2 ni? Dia ada ACC, Auto Adaptive Cruise Control daripada 0 km, daripada traffic jam tu kita dah boleh. Kemudian dia ada auto braking dan juga auto headlight. Walaupun kereta ni akan dijual kurang sebulan di Japan, tapi Honda Japan sendiri pun dia tak announce lagi enjin apa yang ada. Cuma dia bagi tahu HRV baru ni ada varian eHEV. eHEV ni sama macam Honda City Hybrid yang dijual dekat Malaysia lah, yang IDCD tu kan. Dekat Japan juga dia ada pilihan 2-wheel dan juga 4-wheel drive. Itu dekat Japan. Dekat Malaysia macam mana? Kita tak tahu lagi akan dapat model yang mana, tapi kalau dapat enjin 1.5 turbo tu sedap juga tu. Tapi kalau tak dapat, pakai enjin lama 1.8 pun okey sebab enjin tu tak banyak kerena, tak banyak masalah. Senang sangat jaga. Spare part pun murah kalau kita dah habis warranty ke apa kan, servis kat luar, tukar barang. Murah je HRV ni sebenarnya nak pakai. Itulah tadi tentang HRV 2022. Mesti ramai yang tanya, masuk Malaysia bila ni? Kalau ikut logik pasaran, dia akan masuk paling cepat pun tahun depan lah, 2022. Itu paling cepat. Ada orang kata, ada rumours kata tak masuk lah macam Honda Jazz yang baru tu diganti dengan Honda City Hatchback. Tak, sebenarnya kalau kita tengok Malaysia ni, pasaran dia agak unik. Dan Honda Malaysia ni special di mata Honda Japan. Sebab kalau dulu kita tengok FD2R, negara lain tak dapat, kita dapat.
Malaysia ni special sikit. Kalau nak tahu. Ni apa hal pula ni? Oh, Johnny dia sorry dia marah tadi, dia kena marah. Apa tadi? Jangan lupa tu. Tolong subscribe, tolong tekan like, tolong tekan loceng. Tolonglah komen kat bawah tu. Bye.